Termenangis dah pula. Macam mana ni mula-mula dah rasa sebab kan? Ya, Assalamualaikum untuk anda semua. Terima kasih sama kita pancarkan kasih sayang di MHI. Pagi ini saya Fitri Yahya. Saya Daya Bakar dan kami akan bawakan anda banyak sebenarnya perkongsian yang menarik yang menyentuh perasaan, yang penuh informasi tentunya di Malaysia hari ini. Itu dia. Tadi kita mulakan dengan kisah seorang bapa peneluri, tetapi kerana rindu yang telah pun mencengkam, tiba-tiba terpaksa berhentikan kenderaan kerana nak berjumpa dengan 4 cahaya mata pempermata hati yang amat dirindui. Dan bila kita dah ada anak ni, dia punya perasaan tu macam kita ni tak penting dah. Yang penting lah anak yang disayangi tu. Hanya ibu bapa yang dapat menyelami perasaan ni. Ya, lagi-lagi bila waktu bersama tu kurang. Saya pasti anda yang mungkin bekerja jauh daripada pasangan dan juga anak-anak mesti rasa sebab kalau tengok video tadi kan. Rasa sebab salah. Kadang-kadang kita berjuang cari rezeki. Kadang-kadang kita keluar gelap, balik pun gelap juga. Bila kita nak keluar kerja, anak tengah tidur. Bila dah balik, anak dah tidur. Jadi hanya dapat bertemu ketika mereka dah pejamkan mata. Tak sempat untuk dukung, untuk belai manja. Tapi sekali dah berjumpa tu, inilah masa terbaik untuk kita membalas apa yang kurang itu. Ya, betul. Nampak ya Fitri Yahya bercakap daripada seorang bapa tahu. Sisi seorang bapa. Dan pastinya hari ini yang istimewa, kami akan bawakan keluarga ini untuk anda. Bukan hanya abang tu saja peneluri itu, tapi isterinya dan juga 4 anaknya. Ya, betul. Saya tengok tadi umur dekat-dekat ya. Betul. Kecil-kecil comel-comel semua pagi-pagi dah datang. Bila saya tanya abang umur berapa, dia 30. Muda tapi rezekinya dapat 4 cahaya mata yang itulah dia yang menggenggam kasih sayang seorang insan gelar apa. Ya, betul. Jadi kepada anda semua mesti tak sabar kan kita nak temu bual dengan mereka sebentar lagi dan juga ada banyak lagi perkongsian-perkongsian lain yang kami akan kongsikan. Dan yang pertama sekali mungkin kita nak kongsikan apa yang viral ataupun apa yang boleh kami kongsikan. Kita buka sedikit. Okey, sebelum kita menyelami kisah di sebalik kisah peneluri yang merupakan ayah yang misali, kita nak tinjau cuaca. Cuaca dulu ya. Baik. Okey, untuk cuaca kita lihat, cuaca semasa di Kuala Lumpur nampaknya pagi cerah, tapi kebanyakannya ada yang cerah lepas hujan. Sama juga di Kuching, Kota Kinabalu, Labuan. Ada yang bercahaya kemudian mendung sikit, okey. Dan bagi pula di tempat lain nampaknya hampir serupa pattern cuaca. Mungkin cerah pada pukul 6 pagi kemudian hujan di ataupun sepada berawan. Ya, betul. Jadi anda mungkin boleh rancang perjalanan sebab sekarang cuaca ni bila panas sangat, selepas tu hujan kan. Baik, ini adalah cuaca yang mungkin kami kongsi kepada anda dan kita nak kongsi mungkin sedikit apa-apa yang viral ataupun tular. Iaitu fenomena yang jarang berlaku. Dikejutkan dengan fenomena. Nampaknya dia dekat Johannesburg katanya salji pertama setelah sekarang ni pun cuaca sangat ekstrim, mungkin sejuk melampau, kalau panas pun melampau. Ini yang berlaku, Reuters melaporkan di Johannesburg. Di Afrika Selatan. Dah 10 tahun, bayangkan 10 tahun tak ada salji. Tiba-tiba semua orang keluar dengan baju sejuk, menikmati sejuk dan salji yang turun pada musim berkenaan. Ini kalau kita cakap salji ekstrim yang cakapnya tadi, ini pula Antartika, ais laut di paras terendah. Penurunan besar-besaran. Ini pun sesuatu yang luar biasa juga, tetapi betul tengah berlaku sekarang. Itu di luar negara, bagaimana laporannya. Baik, kita tinjau pula paparan di Metro. Seorang tokoh yang kita dapat berita dalam perjalanan ke Kota London meninggal dunia. Itu yang diluahkan. Dan akan jenazah akan dikemuikan selepas Zohor di London. Jadi kita doakan dan juga salam takziah kepada seluruh keluarga Almarhum Datuk Fahmi Rajab. Merupakan seorang tokoh yang amat disegani dan juga seorang individu yang amat mementingkan nilai murni dan perjuangan. Betul. Dan sebentar tadi kami kongsikan kepada anda tentang kisah seorang bapa dan juga anak-anaknya yang mencuit hati warga-warga di internet. Di TikTok dah berjuta dah views dia. Baik, kita sambil-sambil itu kita nak bersama dengan individu yang kita maksudkan. Silakan. Muhammad Ghaffar Ilham Kamarudin. Dan juga isterinya Nur Syara Zurah Diwanis. Dan anaknya ada Nur Izara. Jadi kita tak tahu yang mana satu nama-nama yang sila duduk. Bila Pak Cik sebut Pak Cik Nur Izahra Muhammad Ghaffar. Siapa Izara? 7 tahun. Izham Zafril. Itu dia. 6 tahun, beza setahun je. Kemudian Putri Izalisha. Siapa Izalisha? Putri. Itu dia Izalisha. 4 tahun, betul. Betul. Yang ni yang viral tu sebab dia pergi merangkak kerja ayah dia. Muhammad Iman Amsyar berusia 1 tahun. Baik. Selamat datang kami ucapkan. Inilah dia wajah-wajah yang anda saksikan yang tular di media sosial. Bila saya dengar kisah tentang pemandu lori kan, saya bayangkan
okey, saiz badannya begini kan. Tapi datang slim orangnya. Okey. Dah berapa lama berkecimpung atau bekerja sebagai pemandu? Saya berkecimpung pemandu lori bermula pada tahun 2013 lah. Bermula daripada Clarendon. Lepas tu bawa lori 3 tan, lori kecil. Lepas tu seterusnya baru lori besar lah, trailer. Okey. Oh, okey. Dah 10 tahun juga lah ya? Lebih kurang lah. Lebih kurang okey. Kalau diikutkan kan, sebab kami nak tahu juga kan, selalunya berapa lama kalau harus merantau ataupun nak menghantar bekalan kan katanya, berapa hari selalunya tempoh waktu tu? Dia tengok kepada perjalanan. Kadang ada company yang pusing satu Malaysia, kadang seminggu sekali balik, 2 minggu sekali. Kalau yang dekat tentu main lokal dalam daerah mungkin 2 hari sekali balik. Macam itulah. Tengok kepada Jadi di saat berjuang jalanan cari rezeki, ibulah yang menjadi Sri Kandi yang jaga ni. Bermula seorang cahaya mata sampailah 4 orang. Macam mana? Okey, ada tak momen-momen yang agak sukar mungkin ketika syarat mengandung ke, suami mesti pergi keluar jauh ke? Bisa dikisahkan. Kita ada kisah. Dapat cerita tak Nur Syazura? Ayo cerita. Tak apa, ibu-ibu cerita, kita nak dengar isi hati ibu. Boleh? Ada insiden yang mungkin mencabarlah sebab anak ramai kan? Paling mencabar, anak sulung, bersalin, tak sempat nak masuk. Tengok. Oh, okey. Itu adalah kisah yang kira seseorang sajalah yang tak dapat masuk sekali untuk. Dia seorang saja dapat masuk. Baik. Yang nombor 2 saja dapat tengok, yang lain tak dapat tengok. Ya, okey, tak apa. Okey, itu perjuangan seorang isteri dan berapa lama yang paling lama sekali tak jumpa? Nak tahu juga. Kargo. Masa bawa lori kargo. Lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu hingga 3 minggu macam ni. Jadi memang sepenuh masa suri rumah kan? Jadi kita nampak macam senang suri rumah tapi mencabar tugasan kan. Tambah anak yang lebih kurang sebaya ni, macam mana yang nak ambil tu tangan kena banyaklah. Ada mungkin bantuan daripada keluarga? Macam mana Zura mencipta kesabaran dalam jaga anak ni? Yang 7 tahun, 6 tahun, 4 tahun, yang setahun ni, yang ni tengah menangis, yang tu nak susu ni nak pergi sekolah. Macam mana bersabar dan juga buat jadual tu? Kalau ceritakan suami, kita kena ceritakan pekerjaan dia sekali. Jadi reda je lah usahakan anak sendiri. Maksudnya berbekalkan cinta di hati yang suaminya setuju angguk ya. Berlama untuk ambil masa untuk adaptasi dengan pekerjaan suami tu. Mungkin pada awal baru kahwin tu mungkin dah kena kerja, kena seminggu berjauhan tu. Ambil masa tak untuk sesuaikan dengan saya dah biasa sebab ayah saya pun pemandu lori. Sebelum saya kenal dia pun dia Kelantan, dah selalu itu semua. Okey, baik. Jadi kiranya berbekalkan pengalaman sendiri dengan ayah kan, maksudnya meneruskan, maksudnya bukan sesuatu yang luar biasa untuk anda betul Jadi bila ayah keluar anak-anak memang cari dah ya. Okey, Cik Ghafran, kita nak tahu kalau tengok video tu maksudnya mungkin ada di titik-titik tertentu yang anda dah tahu, oh ini kita nak lalu boleh jumpa anak contohnya. Macam mana boleh dapat idea tu? Macam mana dapat idea? Kebetulan masa tu saya dapat order pergi ke Batu Pahat, Jomping. Setelah 2 hari tak balik. Lepas tu kebetulan yang isteri pula nak balik kampung, memang ada hal. Jadi saya setkan masa time dengan dekat Jejantas tu untuk imbau kembalilah masa yang dulu yang saya pernah tinggalkan dia berminggu-minggu. Kat situlah Jejantas tu lah yang jadi Jejantas, saya buat rakaman memori tu kan. Buat memori. Okey, tanya dengan kakak yang anak sulung ni. Okey. Kakak dah pegang mikrofon tu. Kakak pernah tak macam rindu dekat, panggil apa, ayah ke apa? Ayah. Pernah tak rindu ke ayah? Cara rindu buat apa? Telefon ke macam mana? Telefon nangis ke telefon cakap biasa je? Cakap je. Oh, bagus. Kakak pun kuat juga. Apa ni? Selalu minta ayah balik. Kalau ayah balik, minta belikan apa? Kakak suka apa? Aiskrim ke? Suka patung ke? Coklat ke? Kakak suka apa? Patung. Ayah selalu kan, bila dah berjauhan kan. Apa agaknya mungkin perkara. So ini boleh jadi tips kepada semua penonton juga yang bila jarang berjumpa kan atau jarang dapat luangkan masa bersama. Apa aktiviti bila balik bersama dengan keluarga yang selalu dilakukan? Bila balik tu saya akan terus melayan anak-anak lah. Bila buka pintu saya main cakbar macam itu kan. Memang rutin harian lah. Dia tahu dia naik motor, ayahnya akan balik tunggu kat pintu. Dan semua melompat-lompat lah macam dalam video tu. Lebih kurang lah gitu. Lepas tu dia akan tolong settlekan kerja sekolah apa semua yang maknya tak mampu buat seorang. Jadi saya tolonglah mana. Okey. Tanya abang pula. Abang, ayah garang tak? Ayah garang tak?
Digiling je. Ayah garang ke? Tak garang. Ibu garang? Oh. Ayah garang. Ayah garang sebab ayah di samping kita sayang anak kan, macam mana mendidik juga supaya tegas dalam babak tertentu lah, supaya anak ni nanti ada disiplin dia. Macam mana tu? Saya tunjuk dekat dia yang saya kerja jauh, yang hanya mak dia seorang saja yang uruskan di rumah. Saya tunjuk dekat dia, saya ni berkorban tak balik, jadi kesianlah daripada maknya yang menguruskan seorang, jadi dia akan berfikirlah kat situ yang maknya seorang buat kerja semua tu. Okey, pernah tak mungkin sebagai seorang wanita lah kan. Saya pasti ramai juga wanita di luar sana, termasuk dengan saya sendiri sebenarnya, yang bukan mudah untuk dapat waktu bersama dengan suami kan. Jadi mungkin ada nasihat ataupun apa tips untuk menguatkan hati dan perasaan bila berjauhan daripada suami? Secara ikhlas lah, secara kiranya daripada hati yang terdalam. Kita ikhlaskan dia pergi kerja, jangan fikir yang bukan. Kalau kita fikir yang bukan, kita sendiri tak tenang. Takut nanti syaitan ni membisikkan yang betul. tak betul kan, benda yang tak ada dia terdekat. Sebab waktu malam tak ada tidur bersama. Makan pun dengan anak-anak. Fikir yang baik-baik je lah. Fikir yang baik-baik, jangan fikir bukan-bukan. Itu je. Ya, tu dia. Sebagai seorang lelaki yang masih lagi muda, anak 4 kan, macam mana melihat ini tanggungjawab yang besar untuk membina keluarga ni? InsyaAllah, mungkin apa yang diamalkan supaya sentiasa cinta tu utuh tu? Saya jadikan anak-anak ni sebagai penguat saya, bahawa saya ada 4 orang yang nak kena tanggung, termasuk isteri 5 orang. Jadi saya kena kerja lebih keras lah. Saya berkorban masa untuk bagi pernah juga menangis lah di... Pernah. Kadang tak dapat, bila time dah set nak balik, tiba-tiba order urgent kena tukar pergi sana, tak dapat nak balik, dah janji dengan anak apa semua, nangis lah, sedih lah. Jadi dekat sini kita tahu bukan di dalam satu rumah tangga tu bukan isteri saja yang berkorban perasaannya. Isteri berkorban begini, suami berkorban begini. Okey, jadi masa depan macam mana? Mungkin merancang untuk isteri ni berniaga ke apa untuk memperbagaikan sumber ekonomi ke macam mana? Ada dalam perancangan juga untuk cari income sampingan biar ekonomi itu kukuh dengan keadaan sekarang yang makin meningkat ni kan. Kalau mengharapkan pemandu lori saja dengan masa yang terabai ni, jadi macam beratlah nak bawa. Nak maintain stamina macam mana? Bukan perlukan tumpuan masa kan? Penat kan? Itu dia. Penat sebenarnya. Apa yang dilakukan? Jogging ke apa? Atau apa amalan yang diamalkan mungkin? Saya kerap call ataupun kalau saya mengantuk ke apa, saya tengok CCTV anak buat apa, jadi saya segar tu macam. Semangat. Memang betul-betul meletakkan keluarga di depan ni. Moga-moga berkahlah kehidupan kalian insya-Allah ya. Adakah mungkin ada gambar yang telah di-print diubur dalam lori? Ada tak gambar? Ada. Saya tahu mesti ada. Kan sebab itu penguat semangat awak kan. Betul. Okey. Yang mana yang paling manja sekali kalau empat-empat ni, yang mana paling paling melekat sekali kalau kakak. Saya paling kuat ni. Tapi dia paling selalu tanya ayah dia. Ya, yang paling kecil tu tak boleh nak cakap lagi tu. Nanti dia bercakap nanti sekali dia yang kata saya paling rindu. Tapi kakak paling rapat dengan ayah ya? Paling rapat. Dia nak apa, nak buku, telefon ayah. Kerja sekolah, WhatsApp ayah. Selalunya terus dapat tak? Kalau minta apa-apa ke ayah, selalu ayah beli tak terus? Beli Kalau mak ada dia punya halangan kan. Mak punya disiplin, tapi kalau ayah okey macam tu. Dan ayah selalu kalah kan? Kalau lagi-lagi anak perempuan bertamu minta kan. Moga ini menjadi asbab lah untuk kakak ni jadi anak yang berguna semuanya. Betul. Sebab ayah dia pun tunjukkan pengorbanan untuk rapat-rapat ni, insya-Allah moga mereka ni membina keluarga yang bahagia. Betul. Mungkin kita boleh bagikan secara ringkas ataupun tips kepada mereka di luar sana yang keluar mencari rezeki yang terpaksa berpisah dengan keluarga. Tips bagi saya, bila berjauh dengan keluarga ni satu je, niat pergi kerja tu kena betul demi keluarga, untuk family semua. Jangan cuba untuk berlaku lain lah, untuk apa-apa buat yang bukan-bukan ke apa kan. InsyaAllah pekerjaan kita, perjalanan kita semua selamat. Kita harapkan berkah dalam kehidupan ya. Betul. Baik. Okay, InsyaAllah kali ini datang 4 orang, nanti akan datang lagi 8 orang pula. Tahu kan? Baru lepas dia datang dengan Malaysia kan. Okey, terima kasih pada Ghafar. Ya. Penyentuhan paparan yang betul-betul jiwa. Saya tengok adik tu berlari tadi mengangkat cari ayah. Itu memang mahal sekali momennya. Comel sangat di atas jejantas. Lepas ni kena cari jejantas lain lagi nak jumpa. Jejantas cinta tajuk dia. Nur Syazura, terima kasih banyak. Terima kasih. Kakak Nur Izhara, Muhammad Izham, Putri Izalisha, Muhammad Iman. Iman Amsyar dah tak ada
dah, dia keluar. Jadi kepada anda semua, ini adalah salah satu inspirasi pagi ini untuk anda yang mungkin berjauhan daripada keluarga tetapi tetap mencari jalan untuk menjalinkan kasih sayang selalu. Itu dia. Nanti kita nak bincang di sebalik kita rekreasi ada di Malaysia ni, apa yang kurang dan apa boleh diperbaiki untuk kemudahan rakyat dan kita bersama. Ya, jadi jangan ke mana, terus bersama kami dalam Malaysia Hari Ini. Terima kasih kerana terus sedia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Saya dan Fetri, tadi mula-mula kita kongsi kisah tentang yang menyayat hati. Dan sekarang ni adalah tentang bagaimana anda di kawasan perumahan anda, maksudnya komuniti anda, adakah menggunakan taman rekreasi di luar? Itu dia, kadang mungkin dah lama kan, macam nak pegang pun takut terjatuh dan semuanya. Jadi kita nak hari ini fokus kepada kita nak rekreasi, tapi adakah fasiliti itu menyokong untuk kita melakukan aktiviti yang sedemikian. Bimbang nanti tengah kita berlari tu terjatuh ke, boleh bahaya pula. Kita bersama dengan Naib Presiden Persatuan Juruukur Tanah Malaysia ataupun Pejuta, Encik Izam Arifin. Dan juga di sebelah sana kita bersama dengan Muhammad Nazir Nazwan, seorang yang sangat aktif juga, yang juga mengamalkan kehidupan yang sihat, betul ya? Baik, okey. Jadi Fetri, macam saya nak tanya Fetri dengan anak-anak lah selalunya. Ada tak macam aktiviti pergi ke taman rekreasi di luar kan? Selalunya anak-anak kan suka main di taman permainan kan? Itulah, bila kita tengok tempat tu dah macam tak ada orang. Kenapa? Bila kita tengok, rupanya yang ni dah reput. Keselamatan dia tak terjamin. Sebab bila kita keluar, bermaksud kita perlukan juga kepada satu tempat yang jamin keselamatan berbagai aspek. Okey, di samping kita berbual dengan mereka berdua, nanti juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Burhan yang daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM untuk bersama menyokong perbincangan pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Muhammad Nazri, alhamdulillah berada di Bangi ya sekarang? Ya. Dr. Nazri di Bangi ke sekarang? Ya, betul, saya di Bangi, UKM Bangi. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita ada 3 lah panel yang bersama kita. 3 penjuru kita bincangkan. Kita mula dulu dengan Cik Izam barangkali. Sebelum kita membuat penilaian, apa yang paling asas sekali untuk mengetahui berrekreasi untuk bila tujuan untuk yang baik, tapi perlu juga mengetahui bagaimana tahap keselamatan yang ada. Okey, secara umumnya kawasan rekreasi ini disediakan di kawasan perumahan lah. Dan itu antara syarat-syarat yang perlu dilaksanakan oleh pembaju. Ada syarat keluasan dia, plot ratio dan sebagainya. Dan kemudian isu-isu keselamatan ni satu pada kami isu dia lah maintenance lah. Apabila disediakan contohnya gelongsor kan. Dan mungkin di Malaysia belum ada kes itu, tapi di UK dan sebagainya ada kes apabila dia gunakan gelongsor. Gelongsor tu okey, tapi anak dia tersangkut kepala. So dia saman pihak yang local authorities dia. Ya, betul. Okey. Baik, mungkin apakah antara fasiliti yang sesuai? Sebab setiap kali saya pergi taman rekreasi, selalunya macam berbeza-beza kan. Jadi kita tahu apakah fasiliti yang sesuai kalau kita bercakap tentang apa yang diletakkan di kawasan komuniti. Okey, dia melihat pada pembangunan di situ. Dia tidak ada satu fixed rule di situ. Katakan dia ada kawasan kolam air, jadi rekreasi air sesuai. Kalau di kawasan lapang yang secara umumnya adalah laluan jogging, berbasikal, permainan kanak-kanak dan sebagainya lah. Baik. Okey. Sebelum kita dengar suara Mas Nazir, nak juga bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Burhan, daripada Fakulti Kejuruteraan dalam Bina UKM, untuk mengetahui tahap keluasan yang praktikal yang perlu ada di sebuah kawasan, terutama kawasan perumahan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Silakan, mungkin Doktor dapat ulas sikit tentang keluasan ataupun isu-isu yang setara dengannya. Silakan. Okey, terima kasih Fitri. Okey, untuk di taman perumahan ni saya setujulah dengan yang telah saya lupa nama Izam. Izam. Sebab kalau kita tengok sekarang ni fasilitas di kawasan perumahan ni memang terutamanya kalau perumahan baru ni, kalau kita tengok memang diorang memang sediakanlah dengan kawasan rekreasi ni. Terutamanya mereka nak mengkomersialkan itu produk diorang, mesti diorang akan sediakan fasilitas yang mencukupi dan menarik. Tapi bagi rumah-rumah yang lama ni, pertama perumahan yang lama ni, kebanyakannya fasiliti yang ada tu agak menyedihkan.
Macam sepertinya sudah usang, macam tadi Cik Izam cakap, longsor tu banyak yang dapat. Memang pengalaman saya pun ada macam tu. Saya ada beberapa, sebelum ni saya ada beberapa menyewa di beberapa taman perumahan yang agak lama lah, dengan keadaan longsornya yang dah pecah, dengan besi-besi yang memang berkarat lah. Jadinya kadang kawasan taman perumahan tu juga kadang dimonopoli dengan kereta rosak di sekeliling-keliling. Jadinya keboleh sampaian untuk kanak-kanak ni menggunakan taman tu agak sukar dengan keadaan tiada akses jalan yang yang tidak berapa betul lah, tidak berapa baik. Jadinya itu menjadi masalah lah kepada kita pun sedar kanak-kanak ni keboleh capaian adalah penting bagi mereka untuk sampai ke taman rekreasi ni. Jadinya mereka ni agak terdedah pada bahaya. Sebenarnya mereka nak beriadah tapi dengan fasiliti yang ada tu agak membahayakan mereka. Kalau sebagai contoh kita tengok kereta-kereta rosak yang diletakkan di taman permainan tu dengan tumbuhnya lalang di sekeliling kereta tu, jadinya menjadikan tempat tu dah jadi bahaya. Mungkin ada binatang berbisa lah di kawasan situ. Itulah ada pengalaman saya lah. Baik. Itu dia. Baik, sama-sama kita berbincang dengan doktor. Itulah tadi Nazir ni memang menggunakannya perkhidmatan kan? Ya. Jadi memang sebagai ahli kecergasan ni, apa yang anda titik beratkan sebelum keluar melangkah ke satu tempat tu? Apa yang saya titik berat? Okey. Basically, dia depends on goal saya sendiri ataupun yang selalu saya nasihatkan orang, depends on goal masing-masing ataupun level tahap masing-masing. Kalau dari segi kesihatan ni, dia ada 3 level yang secara umum lah. Dia ada beginners, intermediate dan advanced. Dan juga dari segi program training tu, dia ada macam-macam program. Dia ada cardiovascular, dia ada endurance training, dia ada hypertrophy untuk pembinaan muscle, strength training dan sebagainya. Jadi kalau goal dia adalah untuk meningkatkan kecergasan dari segi cardiovascular ataupun endurance, dan fasiliti-fasiliti ini memang digunakanlah. Contohnya macam saya sendiri, kalau di taman rekreasi, obviously kita tak boleh nak buat hypertrophy training untuk pembentukan muscle sebab perlukan progressive overload. Maksudnya perlukan bebanan dari segi weight dan sebagainya. Tapi bukan bermakna tak boleh diguna pakai untuk mencapai level-level yang lain, contohnya macam nak dapatkan cardiovascular yang kuat ataupun nak dapatkan calorie deficit, pembentukan kalori dan sebagainya. Sebab di rekreasi kita juga boleh gunakan bar dan juga boleh gunakan bodyweight training, boleh buat pull up, chin up, boleh buat push up dan sebagainya. Baik. Soalnya bila cakap pasal push up, chin up dan sebagainya, saya hari tu baru pergi ke Tasik Titi Wangsa. Saya nampak ramai sebenarnya di sana yang menggunakan fasiliti itu. Itu di tengah kota kan? Kalau betul. di pinggir kota hujung-hujung kampung macam manalah agaknya fasiliti ada. Jadi kita sebenarnya istimewa kita ada buat tinjauan sebenarnya katanya di Shah Alam. Ya. Wartawan Asri buat liputan yang sensif untuk menyelami isu ini. Kita saksikan. Lokasi rekreasi ialah kawasan terbuka yang dirancang untuk menyediakan fasiliti dan aktiviti rekreasi kepada orang ramai. Tujuannya memberi kemudahan kepada masyarakat setempat memanfaatkan ruangan yang disediakan untuk menjalani gaya hidup sihat. Lebih-lebih lagi, tempat itu berhampiran dengan kawasan perumahan. Taman Tasik Shah Alam Seksyen 7 menyaksikan komunitinya saban hari memanfaatkan waktu terluang di sini tanpa menunggu hujung minggu. Dikelilingi kawasan perumahan berhampiran dengan jarak trek jogging keseluruhan menjangkau 3.9 km, lokasi ini menjadi tumpuan penduduk sekitar lebih cenderung melakukan aktiviti berjogging, bersiar-siar dan berkelah berbanding menggunakan fasiliti lain yang disediakan. Tidak pasti sama ada mencukupi atau sebaliknya. Pada saya tak cukup. Sini okeylah, basic, tak payah banyak pun. Kalau untuk orang dewasa rasanya cukup kot. Di kejiranan perumahan juga menyediakan taman rekreasi yang lebih dekat, namun tidak dimanfaatkan oleh semua golongan. Mana mungkin orang dewasa bermain buaian? Jika ada pun, ini bukan spesifikasinya. Cukup atau tidak, itu hanya pendapat dan pilihan. Namun, apa rasional penduduk sekitar untuk ke lokasi ini? Kalau boleh kita tambahkan lagi lah. Gym yang untuk outside-nya tu macam tu. And food stall. Sebab pagi-pagi lepas jogging pergi makan pula. Sebab dia tempat yang selamat. Kemudahan dia ada, cuma macam untuk kanak-kanak taman permainan dia macam dia tak berapa nak maintain sangat. Dia punya lantai tu ada kopak sikit. Lepas tu ada alat-alat yang rosak. Ada juga kelengkapan gym dengan spesifikasi yang sesuai untuk aktiviti luaran.
kelihatan tidak ramai yang memanfaatkannya. Adakah cara pengendaliannya rumit atau lebih cenderung dengan aktiviti lain? Tengok kebanyakan diorang macam lebih kepada jogging lah. Diorang tak fokus sangat dekat mesin equipment dekat sini. So macam bar ni dia dah terlampau lama, so dia ada karat dekat sini. So bahaya untuk orang nak exercise lah, sebab nanti tangan dia boleh koyak sebab terlampau lama karat. So rasa ni boleh kena tukar. Lokasi rekreasi sememangnya menggalakkan orang ramai untuk menjalani aktiviti ataupun gaya hidup yang lebih sihat. Kalau ada lebih, maka ada banyak variasi aktiviti yang boleh dilakukan. Tapi kalau kurang atau sekadar mencukupi, orang ramai perlu membuat keputusan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh dan melakukan aktiviti indoor seperti ke gymnasium. Tapi kalau nak pergi ke gym, kena pakai duit kan? Saya nak tanya anda, cukup ke tidak lokasi rekreasi di kawasan perumahan anda, atau cukup tapi tidak diselenggara dengan baik ke tak digunakan langsung? Laporan ada pertanyaan yang sini daripada Asri kan? Ya. Okey, Cik Izzah sebagai seorang ahli berbasikal ya. Pasti banyak perjalanan tu dia tinjau sana sini. Kita juga nak tanya macam mana itulah kadang benda tu disediakan tapi mungkin ala kadar ataupun hanya buat saja tapi tak ada maintenance kan. Jadi ini juga memberi bahaya pada jangka masa panjang. Okey, betul. Satu isu dia maintenance ni berkala lah. Dan dalam keadaan kawasan lapang ni rekreasi adalah pihak berkuasa tempatan kan. Jadi pada masa sama dia menjadi tanggungjawab komuniti juga. Dan rosak tu adakah kerana dia lama dan tidak ada maintenance ataupun vandalism. Dan vandalism pun jadi satu ancaman juga kan kepada kemudahan di taman rekreasi. Itu yang ini ya kiranya tanggungjawab komuniti juga untuk menjaga, betul ya? Selain daripada dah disediakan dan juga maintenance. Okey, kita tanya Cik Nazila ya. Sebab saya tengok Cik Nazil mesti banyak juga luangkan masa di dalam gym. Ya, betul. Okey, tadi kita dengar salah seorang responden katanya macam kalau boleh banyaklah buat outdoor gym. Apakah mungkin fasiliti yang sesuai yang kita boleh tambah di luar kalau mengikut tinjauan Cik Nazir sendirilah? Okey, kalau ikut apa yang saya nampaklah, apa yang boleh ditambah baik, mungkin boleh lebihkan. Sebab okey, kalau kita nak kata fasiliti di luar, susah untuk kita nak ada banyak macam-macam weight facilities. Tapi mungkin kita boleh adakan mesin untuk yang dah ada pre-install weight di dalam tu. Tapi mungkin sekadar cukup untuk buat basic-basic training. Tak perlulah nak kata yang kita nak buat bench press dan sebagainya. Sebab senama-senamanya macam tu, kita memang tahu memang kena pergi gym. Cumanya di taman rekreasi, mungkin boleh lebihkan bar, mungkin lebih dips punya mesin, so that orang boleh melakukan aktiviti yang melibatkan body weight tapi lebih efisien dan lebih pelbagaikan lagi. Kiranya pelbagaikan, jadi komuniti pun ada pilihan. Komuniti kalau ada rasa pilihan. macam, ni terlalu berat untuk saya boleh cuba yang lebih mudah. Betul. Jadi Cik Izzah kata ada potensi kan untuk buat glamping. Tapi apa yang perlu ada sebelum kita wujudkan situasi begitu? Okey, saya tengok trend glamping ni dia kadang-kadang macam over juga. Dia bawa sebuah kemah dengan lampu lip-lap dan sebagainya kan. Kata nak healing kan, tapi saya rasa lagi serabut. Jadi di taman rekreasi tu kalau ada toilet facilities air untuk hardcore camper, kami perlu air je sebenarnya untuk masak dan sebagainya kan. Kalau di taman rekreasi yang ada sedikit air dan sebagainya, tapak yang rata, selamat, okey, untuk beberapa kemah tu saya rasa dah cukup. Dan fees tu mungkin boleh dibayar pada komuniti yang menjaga. So dia ada ruang yang komuniti di situ boleh dapat sedikit income daripada. Ya, dia kena less is more, tak payah. Ya betul, less is more kan. More is too much kan. Okey. Kita juga nak kembali bersama dengan Profesor Maya Dr. Muhammad Nazri. Ya, yang di talian sekarang. Okey, tadi kita dapat dengarkan apakah jenis fasiliti yang sesuai dan kawasan sebagainya. Tapi Dr. Nazri, kita nak tahu juga ya kalau melihat kepada keadaan landscape ataupun gaya hidup rakyat Malaysia dan penggunaan mereka, bagaimana? Adakah mencukupi sebenarnya untuk doktor ataupun sebenarnya banyak lagi yang kita boleh tambah baikkan? Doktor, silakan. Okey, untuk mencukupi ini sebenarnya bagi saya kalau untuk menarik anak muda lah. Kalau kita nak menarik anak muda, sebab kita nak tengok ni anak muda kebanyakan yang sekarang ni kita dah trend, kita dah biasalah dengan main handphone kan, dengan gadget mereka ni. Jadinya mereka kadang diorang pergi taman pun diorang duduk sama-sama diorang dengan gadget diorang, main diorang game online game.
Jadinya saya juga ada satu pengalaman juga lah di mana taman perumahan yang saya tinggal tu mereka inisiatif daripada komuniti kejiranan tu mereka sediakan gelanggang. Sebagai contoh gelanggang badminton ataupun mereka mencadangkan gelanggang futsal dan akhirnya pihak PBT telah membina gelanggang futsal tu di situ. Dan jadinya pada sebelah petang ataupun sebelah pagi pada 2 minggunya mereka berkumpul ramai-ramai anak muda bermain futsal di kawasan rekreasi itu. Pada masa yang sama kita dapat menarik juga golongan bapa. Golongan bapa turut sama bermain futsal. Jadinya mereka mengeratkan hubungan gitu. Jadinya fasiliti itu kalau kita kalau untuk kanak-kanak tu mungkin kita boleh letak dengan gelong suap. Tapi kalau untuk menarik anak-anak muda mungkin macam kita perlukan yang lebih baik lah macam futsal, takraw, badminton yang boleh mengurangkan mereka daripada fokus pada gadget mereka tu lah. Itu pada pandangan saya lah. Okey, baik. Sama-sama Encik Izam, mungkin saya nak tanya, kata tempat tu memang dah luas kan? Katakan kawasan perumahan yang ramai orang. Kadang tak ada kemudahan asas macam tandas pun lebih kurang tu lah. Tak boleh guna. Kemudian kalau macam ramai mungkin komuniti yang Muslim, patutnya mungkin adalah macam tempat yang kita boleh sembahyang ataupun surau ke. Macam mana untuk memastikan tempat tu biar nampak kita ni budaya tinggi yang betul-betul menghargai usaha untuk rekreasi ni. Okey, itu satu soalan yang baik. Terima kasih Fedri. Sebab isu solat ni kan, kita kena mindset orang Islam ni kita kena proper surau. Tapi kalau kita pergi ke Hyde Park, waktu Zohor open, kan itu satu syiar. Perlukah kita satu set proper, dia akan mengambil kawasan lapang tu satu binaan kekal kan, dan situ ada perbahasan juga dari segi kegunaan kawasan lapang. Jadi mungkin fasiliti air untuk ambil wuduk dan sebagainya, solat kita solat secara umum macam kalau di solat raya dan sebagainya, terbaik ada kawasan lapang. Jadi kawasan lapang ni boleh digunakan untuk solat raya dan sebagainya. Tidak perlu ada surau yang fix lah pada saya. Di samping rekreasi ada syiar yang dipaparkan lah. Ya, baik. Soalnya saya rasa banyak perkongsian daripada segi ideanya, kesesuaiannya, dan kita dapatkan nasihat-nasihat ni daripada mereka yang saya rasa cukup hebat daripada bidang masing-masing. Dan soalannya, Fetri. Ya. Bilakah kita akan pergi rekreasi bersama-sama? Itulah kena bawa keluarga Malaysia ya. Itu glamping. Tapi glamping kita berkata Cik Izam untuk healing, bukan untuk serabut. Betul. Okey. Baik, sekali mungkin Nazir nak pesan sikit supaya kita ni dah masuk dah lebih pada pertengahan 2023 ni supaya betul-betul jaga kesihatan lah. Sekarang ni kita dengan isu obesitinya macam-macam. Menyuntik semangatlah kepada penonton. Supaya keluar dan juga nikmati. Betul. Kemudahannya ada ni. Baik, nasihat saya kepada penonton, insya-Allah mungkin sebab kita tahu alasan tu semua orang boleh bagi. Nak kata tak ada masa, semua orang ada 24 jam sehari. Betul. Jadinya kalau nak kata tak ada alasan untuk bersenam, itu dah tak valid lah alasan tu. Jadinya kalau tak boleh pergi gym tak ada masalah. Kita masih boleh guna fasiliti yang ada ataupun boleh buat bodyweight training ataupun high intensity training di rumah atau di mana-mana je sebenarnya. Di taman rekreasi ke mana-mana tempat yang ada kawasan. So kita juga boleh buat bodyweight squat, bodyweight pelbagai jenis senam-senaman yang lain kita boleh buat. Yang penting jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Alasan tu memang tak valid lagi dah tahun 2023 kan. Baik. Terima kasih pada Cik Izam, pada Nazir. Dan juga tak dilupakan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nazri Borhan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Okey, sama-sama. Baik, Doktor. Okey. Baik, jadi sekarang ni kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali seperti ini. Jangan ke mana-mana. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kali ini pula Anim nak kongsikan bersama dengan anda semua satu hasil yang dilakukan oleh anak tempatan kita selama 55 tahun pengalamannya untuk dikatakan sebagai pengeluar satu minyak pelincir yang pastinya menjadi satu pilihan kepada anda di semua di luar sana. Terutama sekali teknologi yang dibawakan pada kali ini sedikit berbeza, tapi individu yang paling arif, yang paling sesuai akan berbicara tentang perkara ini. Kita bersama dengan Encik Anas Nasrul Muhammad Osman, pengarah kumpulan bahagian pembuatan dan kejuruteraan UMW. Assalamualaikum Encik Anas di sebelah saya ni. Dan juga Encik Iskandar Mohamed Saleh, pengurus besar UMW Grand International Sdn Bhd. Terima kasih kedua-duanya bersama dengan kami. Saya pasti kalian mempunyai spek yang berbeza untuk berbicara dan untuk awalnya Grand, satu bisnes yang baru sahaja kita dengarkan. Bagaimana perkembangan Grand sendiri? Nak dikongsikan Encik Anas, silakan. Okay, terima kasih Hanim. Minyak pelincir Grand telah ada di pasaran dari
2015 lagi. So kami adalah minyak pelincir yang dikeluarkan oleh UMW. Jadi ia menjadikan ia 100% keluaran Malaysia. Okey. Ya, dan dibuat oleh anak jati tempatan dan yang mengeluarkan jenama antarabangsa juga lebih 55 tahun. Dan ia sekarang kami berada di kilang baru di Pulau Indah Kelang. Kapasiti boleh mencapai 60 juta metrik tan setahun dan juga beroperasi 24 jam. 60 juta metrik tan setahun dan mampu beroperasi selama 24 jam. Ya, maknanya tidak akan adalah minyak pelincir yang mungkin kekurangan di situ ataupun mungkin faktor-faktor lain lah yang akan menyumbang. Dan bila kita bercerita tentang perkara ini, pastinya pelbagai produk yang seperti mana anda dapat saksikan. Apakah produk terkini untuk UMW Grand yang ingin dikongsikan? Okey, produk terbaru adalah biohydrolik BG46 and 68. So dia produk ini sangat istimewa kerana apabila ia terjatuh di muka bumi akan dibiodegradasi dalam masa 28 hari. Dan juga ia tidak mempunyai unsur-unsur biopengumpulan dan juga tidak toksik kepada bumi dan alam sekitar. So itu adalah satu yang baik tentang prestasi. Ia adalah setara dengan minyak konvensional yang lain. Okey, mungkin Encik Iskandar juga nak tambah sedikit tentang kelebihan produk Grand biohydrolik jika dibandingkan dengan minyak hidrolik berasaskan minyak mineral yang lain yang berada di pasaran. Untuk produk Grand memang kita terkenal dengan pelbagai produk kategori. Kita ada Kuasa, kita ada Quadra, kita ada Stella, kita ada produk sampingan seperti Breadfruit dan Kulit. Tetapi untuk hari ini kita cuba perkenalkan apa yang ada sekarang ialah produk biohydrolik yang kita perkenalkan dalam 2 pack, iaitu dalam pil 18 liter dan juga drap 209 liter. Jadi produk ini seperti apa yang Encik Anas cakap, dia mudah biodegradasi dalam masa 28 hari dan kita guna minyak kelapa sawit kita sendiri. Itu daripada Malaysia. Minyak kelapa sawit kita sendiri kan selalunya kita dengar luar negara yang mengambil minyak kelapa sawit kita untuk dijadikan sebagai minyak pelincir mereka pun dah ada sistem itu. Tapi kali ini kita dengarkan anak tempatan telah menghasilkan satu teknologi biohydrolik yang digunakan untuk menghasilkan minyak pelincir yang pastinya kualitinya setara dengan minyak yang ada di pasaran luar sana. Diiktiraf oleh mana-mana badan pensijilan atau bagaimana? Kami telah melalui banyak proses dan telah mendapat pensijilan My Hijau. Ia dikeluarkan oleh agensi Kementerian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia. So ini memang kami telah banyak kajian telah dibuat dan telah mendapat My Hijau. Jadi memang ia adalah bersejajar dengan saranan kerajaan untuk menjadikan Malaysia lebih hijau dan tiada pencemaran. Ya, jadi pastinya beberapa ujian akan dilaksanakan kan sebelum sijil ataupun membuktikan yang dapat sama-sama kita menjaga alam sekitar dan terutama sekali perubahan iklim yang berlaku sekarang ini. Itu yang dikongsikan daripada Encik Anas dan juga untuk mereka yang mungkin nak tahu aktiviti pemasaran kerana ini satu brand ataupun satu jenama yang baru kita dengarkan walaupun dah lebih kurang 8 tahun. 8 tahun sebenarnya di pasaran 2015 kan. Jadi Grand ni bagaimana aktiviti pemasaran yang telah pun digerakkan? Kita ada banyak aktiviti pemasaran yang kita cuba ketengahkan untuk produk kita. Contoh terdekat yang kita ada menganjurkan, kita ada menaja satu anjuran Kalis which is kita punya produk kita punya acara Gymkhana untuk mengetengahkan produk Stella kita. Dan dalam bulan 10 insya-Allah kita akan juga menaja kita punya sukan pemotoran tahunan Lasak untuk mengetengahkan produk Kuasar kita untuk enjin diesel di Sabah which is kita punya anjuran Borneo Safari di bulan 10 insya-Allah. Dan bukan saja di Malaysia sebenarnya kan di ASEAN. Tembusan pasaran Vietnam, Singapura. Sebenarnya dah ada Grand UMW Grand ni dah berada di beberapa negara lain bukan sahaja di Malaysia. Dan pastinya mungkin ada business owner mempunyai bengkel kereta dan sebagainya mendengarkan nak mendapatkan secara banyak kuantiti yang banyak mass production dan sebagainya. Bagaimana nak hubungi kalian? Kita ada di talian. Of course kita ada dalam Lazada dan juga Shopee, tapi boleh juga dapatkan pengedar kita yang sah yang terdekat dan juga layari kita punya website. Kita ada umwgrandlubricant.com. Okey, apa yang terakhir daripada Encik Anas sendiri disampaikan untuk sokongan mereka di luar sana yang menyaksikan siaran kita pada kali ini? Silakan Encik Anas. Saya nak sarankan bahawa minyak pelincir Grand kita ada semua jenis untuk kereta, untuk jentera, untuk
kenderaan berat dan ia adalah keluaran UMW, menjadikan ia adalah keluaran Malaysia untuk orang-orang Malaysia. Itu yang paling penting. Beli barangan Malaysia. Jadi belilah Grant. Betul. Kan? Belilah Grant kerana ianya dikeluarkan oleh anak tempatan kita sendiri menggunakan hasil yang ada di negara kita sendiri. Minyak kelapa sawit yang telah pun diteknologikan menggunakan biohidrolik. Seperti mana yang kalau mungkin anda terlepas siaran ini, jangan risau, saksikan siaran ulangan kami. Terima kasih kita nak ucapkan kepada kedua-duanya, terutama sekali Encik Anas Nasrul Muhammad Osman, pengarah kumpulan bahagian pembuatan dan kejuruteraan UMW, dan juga Encik Iskandar Mohamed Saleh, pengurus besar UMW Grant International Sdn Bhd, bersama dengan kita sudi datang ke MHI membawakan produk-produk daripada UMW Grant. Jangan lupa untuk dapatkan sokong terutama sekali jenama tempatan kita lah, kan pastinya. Terima kasih kedua-duanya, Encik Anas dan Encik Ibrahim. Kita kembali selepas ini dengan Malaysia hari ini. Banyak lagi perkongsian pastinya khas untuk anda penonton-penonton kami. Kita rehat seketika. Okey, kembali di Malaysia kita nak mengembara tapi naik kancil. Ya. Okay. Mengimbau kenangan sewaktu saya kecil kalau cerita pasal naik kancil. My first car. Oh, ya ke? Kereta pertama. Wow. Banyaklah dugaan dan juga cabaran kemanisannya. Dan ini diambil oleh suami isteri ni yang mana ambil peluang untuk kembara di berbagai tempat menggunakan kereta kancil. Yang berusia 25 tahun. Bayangkanlah macam mana nak mengembara kalau kereta pun dalam lebih 20-an dengan keadaan kereta yang kecil. Apa kepuasan mereka dapat dan apa cabaran di perjalanan. Ya, jadi kita bersama dengan beliau sebenarnya. Assalamualaikum Encik Azman. Waalaikumsalam. Dengar suaranya. Sayup-sayup sedikit. Encik Azman, berada di mana tu? Saya ada di KK sekarang, Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ni destinasi yang berapa hari dah? 10 hari lah. Saya sampai semalam. 10 hari lah saya di sini untuk program pusing jelajah Sabah untuk promosi. Okey, macam mana? Sebab mungkin sebelum ni mungkin dah terbiasa dengan kereta lain kan, bila kancil ni kita pun faham kapasiti dia semua. Macam mana sekarang ni 10 hari ni cabaran bersama dengan kancil mengembara? Ya. Cabarannya kereta yang berkuasa kecil ni, so kita kena sabar sikit lah. Kena banyak sabar, tak boleh terlalu lasak macam kenderaan yang power yang lain kan. So kita berpada-pada macam tu. Wah, okey. Kalau tengok saya pernah pusing sepadan China, Thailand kan juga. Dalam masa 25 tahun ni, pernah tak berlaku keadaan kancil meragam? Dah berapa lama tu nak dapatkan dia jadi elok balik? Cik Azwan. Sebenarnya saya tawakal lah kereta ni. Saya beli second hand dengan harga 1,500. 1,500? Ya Allah, ya. Okay. Saya tawakal lah. Alhamdulillah, okey lah. Jadi sebelum bergerak jauh kan dengan destinasi yang jauh, apa persediaan yang dibuat juga untuk keselamatan sebagai backup? Misal kata kalau nanti kereta meragam ke, macam mana pastikan dia betul-betul fit dari segi tuan badan yang nak mengembara tu dan kenderaan yang dipakai tu, Cik Azman? Sebenarnya saya ada sedikit pengetahuan tentang kenderaan ni. Jadi saya bolehlah, saya bawa juga tool sikit-sikit. Alhamdulillah lah, dengan pengetahuan yang ada dan cara kita mandu tu penting lah. Kita tak boleh cara pandu tu penting Kena manja-manja sikit lah, ya? Cik Azman. Kena manja-manja. Ya, betul. Baik, Cik Azman. Kita nak tahu jugalah support daripada, kan, nampak isteri pun menyokong sebagainya. Cik Azman, mungkin ada kereta lain ataupun memang kereta kancil ni lah yang menjadi pujaan hati bawa ke mana-mana? Sebenarnya ada kenderaan lain. Ada kenderaan lain. Jadi saya cubalah ini. Saya cuba isteri saya bagi cadangan suruh bawa kancil ni. So dia kata, kita cuba, dia kata. So saya pun try lah. Alhamdulillah. Jadi macam mana bertemankan kancil mengembara dapat memupuk kembali cinta suami isteri ni? Betul-betul ada rasa kemanisan dia, Cik Azman ya? Ya, betul. Memang kira honeymoon lah ni. Alhamdulillah, nampak tak? Sekecil-kecil perkara boleh menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ni dalam kereta ni kalau tengok. Macam-macam ada. Tengok. Dengan. Saya nampak bekas telur pun ada ni, Cik Azman. Actually kami masak sepanjang jalan. Sepanjang hari. Jimat kos ya? Praktikal. Ya, jimat. Ya, betul. Okey, saya tertanya-tanya lah sebab macam Fetri Yahya kereta pertama. Dan kancil ni juga kereta pertama ramai rakyat Malaysia. Berapa kalau minyak penuh kereta kancil ya, Cik Azman? Sekarang? Lebih kurang RM40 ke RM50 macam tu lah. RM40, RM50 sahaja. Itu dia kos yang sangat praktikal untuk
jalan jauh. Okey, jadi Kak Chen ni ada nama lain ke? Kau bagi nama dia sebenarnya dengan pengembaraan ni? Cinta Suci ke ada tak? Ada lah. Tak letak nama apa pun. Oh, tak letak nama apa-apa. Tapi di belakang tu saya tengok tadi macam tempat barang basah ke apa? Ada juga ya? Macam barang yang mungkin praktikal. Yang bin tu kita letak barang basah. Sepanjang perjalanan, so kalau kita jumpa macam pasar kan, pasar pagi tu, kita kita beli untuk masak tengah hari macam tu lah. Untuk isi stok kan? Jumpa sayur ke, dapat pakai 2-3 hari? Okay. Sebab saya suka, wife saya suka masak, so jadi kita buat masak lah. Saya tertanyalah sebab masak di dalam kiranya barang-barang semua dalam kereta kan. Adakah masakan yang simple seperti sandwich ataupun ada gulai lemak ayam, gulai tepung ikan patin? Semua ada, macam-macam. Kami singgah beli ikan talapia, buat masak lemak macam tu. Jin. Macam makan di rumah kan, macam makan di rumah. Ingatkan bila naik Kak Chen ni santai rupanya sedap buat masak tu. Ya, betul. Okey. Jadi sekarang ni kita semua tahu Kak Chen ni dah berumur 25 tahun dan dah mengembara banyak tempat kan. Apa perancangan ataupun rasa macam jomlah kita nak tanam satu impian selepas ni untuk kereta kancil kita. Ada tak Encik Azman perancangan? Saya bercadang simpan lah. Kalau ada rezeki saya nak ke Mekah lah dengan isteri. Kalau ada rezeki. Macam itulah niat saya. Lebih jauh ya. Mungkin kancil ke Tanah Suci, saya tahu impian akan tercapai. Doakan semoga berbahagia dengan apa yang dilakukan dan juga mendapat berkah cinta. Moga-moga hidup selamat tenteram dipermudahkan. Ya. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Jangan kesalam pada isteri ya. Baik, Waalaikumsalam. Baik. Wow, saya tak sangka Petri. Kita cerita pasal kereta yang berumur 25 tahun kan. Tapi saya sangat tertarik bila cakap masak semua sendiri. Itulah saya tengok belakang tu yang kan macam yang sesenang je, campak-campak. Tapi rupanya bila singgah lalu tempat tu, nampak pasar, ikan talapia tadi sebut. Itulah. Sayur, telur semua, masak yang segar. Sama macam kat rumah. Kan? Memberi sebenarnya idea ataupun aktiviti untuk anda mungkin yang satu keluarga. Apa kita nak buat? Jom kita jalan-jalan dengan kereta, kita masak sekali. Tadi dah tepu kan. Tadi dah healing, dah glamping semua. Tiba masa untuk kita gerak jauh pula nanti lepas ni. Ya, betul. Dan sebenarnya, saya dengan Fatty sekarang ni mungkin nak bacakan sedikit lah. Ini nampak menarik sebenarnya. Di Cosmo, okey, di muka hadapan, rakyat gila media sosial. Adakah itu benar? Bagaimana dengan anda? Okey. Habiskan 6 jam sehari layari pelbagai aplikasi. Beri kesan buruk kepada kesihatan mental. Jadi katanya anggaran purata memang 6 jam sehari atau bersamaan 42 jam seminggu. Dan sebenarnya paling banyak katanya layari aplikasi YouTube. 25.9 juta pengguna. Jadi memang betul, media sosial ni ada baiknya, ada buruknya. Tetapi kalau terlalu lama, sehingga kita ni terhindar daripada dunia luar, tidak bercakap antara satu sama lain, sangat bahaya. Kita nak menikmati masa yang ada ni real time ya. Betul. Okey, so kita akan kembali bersiaran di MHI dan kita akan bawa topik tentang penggunaan power bank. Dan juga katanya ada persembahan Boria, warisan seni tradisional. Menarik. Jadi anda semua harus saksikan Malaysia hari ini. Ia sesayang sampai Jumaat dan tentunya esoklah. Kata Cik Isam tadi, saya ingat sampai sekarang kita nak healing jangan serabut. Biar tenang dan juga merangkak yang terbaik untuk keluarga kita yang tercinta. Yang penting kekal positif semua. Jadi terima kasih, saya Daya Bakal. Saya Petri Yahya, jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Assalamualaikum.